Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Syukur yang tak terhingga bertemu lagi kita para pelajar yang mengambil pengajian am. Cikgu akan membincangkan apa yang patut dipelajari bagi subjek pengajian am di semester 2. Para pelajar yang dikasihi, cikgu adalah Cikgu Muhammad Sobri bin Mahmud. Cikgu cuba untuk mengulas, menganalisis sukatan pelajaran agar dapat membantu anda untuk memahami dan belajar dengan lebih baik. Para pelajar yang dikasihi, di semester 2, pembelajaran pengajian am adalah berkaitan dengan Malaysia Maju dan Sejahtera. Bagaimana kita cuba memajukan negara kita. Jadi di sini tajuk kita adalah berkaitan Malaysia Maju dan Sejahtera. Okey, tajuknya yang pertama adalah petunjuk negara maju dan sejahtera. Okey, para pelajar, di bawah petunjuk negara maju dan sejahtera terdapat 7 subtopik. Yang pertama, agama dan kepercayaan. Kedua, ekonomi. Ketiga, politik. Keempat, prasarana. Kelima, sosial dan budaya. Keenam, ekologi. Ketujuh, sains dan teknologi. Okey, berdasarkan sukatan calon iaitu anda, seharusnya dapat menjelaskan kepentingan membina negara maju dan sejahtera. Jadi para pelajar, anda perlu memahami apa pentingnya agama dan kepercayaan kepada rakyat Malaysia dalam konteks negara kita. Anda juga sepatutnya memahami kepentingan perkembangan ekonomi kepada negara kita. Dalam konteks politik, mungkin kita boleh meneliti kestabilan politik. Okay, jadi mungkin kita boleh membincangkan kepentingan kestabilan politik kepada negara kita. Jadi di sini para pelajar, anda seharusnya menganalisis dan memahami iaitu kepentingan 7 petunjuk yang ada ini, iaitu agama sehinggalah sains dan teknologi. Jadi para pelajar mungkin berkaitan dengan prasarana, anda perlu fikir apa pentingnya kemudahan prasarana yang moden dan lengkap kepada negara. Begitu juga untuk sosial dan budaya. Mungkin anda boleh merujuk kepada pendidikan, kesihatan dan budaya itu sendiri. Jadi apa pentingnya kepentingan rakyat yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan sebagainya. Okey, jadi para pelajar, yang pertama anda harus meneliti kepentingan. Okey, anda juga boleh meneliti kepentingan berkaitan dengan ekologi. Apa pentingnya penjagaan ekologi di negara kita. Dalam konteks sains dan teknologi, mungkin kepentingan teknologi robotik, teknologi hijau, teknologi digital, teknologi satelit dan sebagainya. Jadi para pelajar, di petunjuk negara maju dan sejahtera, yang pertama yang perlu anda teliti adalah kepentingan. Untuk yang B, di bawah petunjuk negara maju dan sejahtera, anda mampu menjelaskan petunjuk. Okey, jadi misalnya kita pergi kepada agama dan kepercayaan, kita boleh bina soalan yang berbunyi begini. Apakah petunjuk yang menunjukkan rakyat Malaysia beragama dan mempunyai kepercayaan? Okey. Misalnya untuk petunjuk ekonomi,
mungkin apakah petunjuk yang menunjukkan Malaysia ataupun ekonomi Malaysia semakin berkembang. Okey, ataupun apakah petunjuk yang menunjukkan wujudnya kestabilan politik di Malaysia ataupun ketidakstabilan politik. So, yang kedua, anda boleh meneliti petunjuk negara maju dan sejahtera. Yang ketiga, iaitu C, menghuraikan langkah bagi membina negara maju dan sejahtera. Yang C ini anda perlu meneliti ke-7 petunjuk itu dalam konteks langkah. Jadi mungkin sebagai contoh soalan. Langkah kerajaan untuk mewujudkan masyarakat beragama dan mempunyai kepercayaan. Ataupun langkah kerajaan untuk mewujudkan negara maju dan sejahtera. Langkah kerajaan untuk mewujudkan kestabilan politik negara. Langkah kerajaan untuk meningkatkan prasarana yang moden dan mungkin terkini. Jadi di bahagian C ini kamu sepatutnya membaca dan meneliti langkah-langkah di bawah 7 subtopik utama. Kesimpulannya para pelajar, di bawah petunjuk negara maju dan sejahtera, anda perlu meneliti kepentingan ke-7 subtopik itu. Yang kedua, memahami petunjuk berkaitan dengan subtopik itu. Dan yang keempat, meneliti langkah-langkah untuk meneliti langkah-langkah ke-7 subtopik ini agar dapat maju dan sejahtera. Para pelajar yang dikasihi, berdasarkan sukatan, setelah kita meneliti petunjuk negara maju dan sejahtera, kita akan belajar berkaitan ideologi negara. Okay, ideologi negara adalah rukun negara. Dalam konteks sukatan, calon seharusnya dapat memahami latar belakang rukun negara, objektif rukun negara dan prinsip rukun negara. Jadi, anda perlu membaca berkaitan dengan rukun negara, kemudian anda perlu menghafal objektif negara, anda perlu hafal ke-5 objektif rukun negara, dan yang berikutnya memahami prinsip pertama, prinsip kedua, prinsip ketiga, prinsip keempat dan prinsip kelima. Sekiranya anda memahami latar belakang rukun negara, menghafal objektif dan memahami prinsip 1 sehingga 5, insya-Allah anda mampu menjawab soalan rukun negara dengan baik. Seterusnya adalah berkaitan wawasan 2020. Berdasarkan sukatan pelajaran, anda perlu memahami latar belakang rukun negara, objektif rukun negara, anda perlu memahami latar belakang wawasan 2020, objektif wawasan 2020 dan prinsip iaitu merujuk kepada cabaran wawasan 2020. Para pelajar yang dikasihi, anda perlu memahami cabaran pertama, cabaran kedua sehinggalah cabaran ke-9. Pemahaman tentang cabaran ini sangat-sangat membantu anda untuk menjawab soalan berkaitan wawasan 2020. Okey, para pelajar yang dikasihi, seterusnya setelah anda meneliti petunjuk negara maju dan sejahtera, rukun negara dan wawasan 2020, tajuk yang berikutnya adalah dasar pembangunan negara. Dasar pembangunan negara terbagi kepada dasar ekonomi, dasar sosial dan budaya. Di sini terdapat banyak dasar-dasar ekonomi dan dasar-dasar berkaitan sosial dan budaya yang perlu anda baca. Para pelajar perlu membaca semua dasar-dasar ekonomi dan juga dasar sosial budaya. Di sini cikgu tak akan jelaskan berkaitan dasar-dasar itu, anda boleh merujuk kepada buku-buku dan juga dasar-dasar yang ada. Cuma yang cikgu nak jelaskan berdasarkan sukatan,
fokus adalah untuk menjelaskan dasar-dasar pembangunan negara. Kemudian yang kedua, menerangkan peranan dasar-dasar pembangunan dalam menjana kemajuan dan kesejahteraan negara. Kemudian yang ketiga, menilai implikasi pelaksanaan dasar-dasar awam dalam pembangunan negara. Jadi para pelajar di sini anda perlu peruntukkan masa untuk membaca semua dasar-dasar pembangunan negara agar anda mempunyai kefahaman yang menyeluruh. Jadi para pelajar membaca sangat penting kerana ia akan membantu anda untuk menghadapi peperiksaan nanti. Seterusnya adalah cabaran dan penyelesaian. Terdapat 8 subtopik utama di bahagian cabaran dan penyelesaian. Pertama, agama dan kepercayaan. Kedua, ekonomi. Ketiga, politik. Keempat, prasarana. Kelima, sosial dan budaya. Keenam, ekologi. Ketujuh, sains dan teknologi. Dan yang ke-8, integrasi dan perpaduan. Okey, para pelajar seharusnya memberikan fokus kepada mengenal pasti dan membincangkan pelbagai cabaran dalam pembangunan negara, membincangkan langkah-langkah untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh negara. Jadi para pelajar di semester 2 kita akan meneliti cabaran. Cabaran ini mungkin sama artinya dengan halangan ataupun permasalahan, manakala penyelesaian merujuk kepada langkah-langkah, cara dan strategi. Jadi fokus di bahagian cabaran dan penyelesaian ada 8. Jadi anda perlu teliti di skop agama dan kepercayaan, apakah cabaran yang dihadapi dalam konteks Malaysia. Kemudian untuk skop ekonomi, apakah cabaran ekonomi dalam pembangunan negara kita. Kemudian mungkin dalam konteks politik, mungkin ketidakstabilan politik, apa kesannya, iaitu apa cabarannya, apa halangannya, apa faktornya. Anda juga boleh melihat dalam konteks prasarana, cabaran yang dihadapi, begitu juga sosial, dalam pendidikan, dalam kesihatan dan lain-lain. Begitu juga dalam konteks budaya. Kemudian anda juga boleh teliti dalam konteks ekologi, apakah cabaran yang dihadapi dalam konteks ekologi, mungkin aktiviti manusia, mungkin aktiviti selain manusia. Kemudian anda boleh meneliti cabaran berkaitan dengan sains dan teknologi, iaitu cabaran berkaitan dengan penggunaan teknologi. Dan anda juga boleh meneliti cabaran berkaitan dengan integrasi dan perpaduan. Apakah cabaran yang dihadapi dalam nak mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat di Malaysia. Jadi yang pertama, para pelajar, anda perlu meneliti cabaran. Seterusnya, para pelajar, anda boleh meneliti langkah-langkah. Jadi langkah untuk menyelesaikan isu berkaitan agama dan kepercayaan, langkah berkaitan ekonomi, langkah berkaitan kestabilan politik, langkah nak meningkatkan prasarana, langkah nak meningkatkan pendidikan, langkah nak meningkatkan kesihatan, langkah nak menjaga ekologi, langkah nak memajukan sains teknologi, langkah-langkah berkaitan teknologi, langkah nak meningkatkan integrasi dan perpaduan. Jadi para pelajar, untuk semester 2 ini anda perlu menghayati, anda perlu memahami sukatan pelajaran semester 2 yang bermula dengan petunjuk negara maju dan sejahtera, rukun negara, wawasan 2020, dasar pembangunan negara iaitu ekonomi, sosial dan budaya, dan yang terakhir cabaran dan penyelesaian. Para pelajar yang dikasihi, setelah kita memahami sukatan semester 2, maka kita dapat fahami pula bahawa anda akan berada di Dewan Peperiksaan selama
1 jam 30 minit ataupun 90 minit. Anda akan menjawab 4 soalan struktur yang membawa 15 markah. Anda akan menjawab alih bentuk komunikasi daripada bentuk linear kepada bukan linear yang membawa markah 20 markah dan anda akan menulis satu esei iaitu karangan yang membawa markah 25 markah. Secara keseluruhannya, soalan struktur 15 markah, alih bentuk komunikasi 20, karangan 25 markah. Keseluruhan markah adalah 60. Pencapaian yang cemerlang untuk soalan struktur memerlukan anda membaca petunjuk negara maju, rukun negara, wawasan 2020, dasar pembangunan negara dan cabaran dan penyelesaian. Manakala alih bentuk komunikasi memerlukan anda meningkatkan kemahiran, membina graf dan carta agar mendapat markah 20/20. Jadi kemahiran ini perlu dibentuk agar anda memperoleh markah yang tinggi. Manakala karangan akan melibatkan kemahiran menganalisis soalan, menyenaraikan idea, menulis karangan dan mematuhi masa sekitar 37 minit. Jadi para pelajar yang dikasihi, pemahaman terhadap sukatan dan pemahaman bentuk soalan akan membantu anda untuk merancang agar memperoleh markah yang tinggi. Okey, tahniah para pelajar kerana telah mengikuti perbincangan bersama cikgu dan cikgu akan buat beberapa lagi video untuk membantu anda berkaitan dengan pemarkahan untuk semester 2. Kemudian teknik menjawab soalan struktur, kemudian teknik melukis graf dan carta, teknik menulis karangan yang baik dan insya-Allah cikgu akan terbitkan lagi. Jadi untuk kali ini itu saja daripada saya. Mudah-mudahan anda terus cemerlang. Okey, bye.